Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat makrifat, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan nikmat yang paling besar kita memahami bahawa hidup ini, kehidupan seluruh alam sekalian alam ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kehendak. Alhamdulillah, kita sering mengatakan bahawa kita sudah mengenal Allah sejak daripada kita akil balik. Kita diajarkan nama Allah dahulu, ataupun kita dilahirkan dalam keadaan kita diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, ataupun kita diiqamahkan. Yang pentingnya pertama aja kita lahir, nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan. Ya, tidak ada nama lain yang kita serukan melainkan nama. Begitulah kita di alam roh dahulu, 4000 tahun dahulu, kita hanya betul-betul hanya menyeru Allah Subhanahu wa taala, dan di alam roh lagi kita merasakan betul-betul kita kenal Allah, kita asyik dengan Allah. Ya, kita rasa tidak ada yang lain yang lebih enak, yang lebih manis, yang lebih tenang, yang lebih aman melainkan di alam roh dahulu. Kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur Muhammad yang dijadikan oleh zatnya. Maka terjadi nur zat Allah taala dan nur Muhammad, lalu terjadilah ruh kita daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak lain keasyikan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahawa keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain, menyatakan engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah. Ballah, 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 dalam keadaan asyik, iaitu menyatakan bahawa engkaulah yang esa. Disitulah hala tujuan kita. Dan apabila kita sudah meningkat, dilahirkan, lalu akil balik, kita tidak mencari jalan ke rahmatullah. Ya, kita tidak mau mencari di mana kita dahulunya, sebelum kita terzahir di alam dunia ini, kita terlebih dahulu adalah kenal kepada Allah, asyik kepada Allah. Tetapi apabila kita terzahir, diletakkan hawa nafsu kepada kita, maka kita lupa perjanjian, di mana di alam roh dahulu kita berjanji, engkaulah ya Allah, tidak ada lain. Beribu-ribu tahun kita berjanji bahawa engkaulah ya Allah, engkaulah, tak mau yang lain. Maka apabila kita terzahir, maka bukanlah engkaulah ya Allah, tetapi kita membesarkan keinginan kita, keakuan diri kita. Kita membesarkan iaitu harta benda. Kita membesarkan akbar iaitu
hawa nafsu yang bersifat kepada kebendaan yang selain daripada Allah. Darjat, harta yang kita kejar sampai kita lupa bahawa kita tidak menyebut nama Allah dengan sebenar-benar. Ya, sebenar-benar menyebut nama Allah itu dengan rasa, iaitu benar Allah tu yang kita kenal, bukan sekadar nama yang kita sebut. Maka itulah harus kita kembali, kembali betul-betul kepada Allah kembali dan berjanji benar-benar di hadapan Allah bahawasanya kita menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar-benar di hadapan Allah. Pernah saya bertanyakan kepada seorang ustaz, yang mana dia selalu mengajar Al-Quran dan hadis, dan dia ni seorang yang pakar dalam bidang Al-Quran dan hadis. Saya tidak sebutkan nama dia. Mereka itu adalah teman baik saya, dan pada satu hari dia mengajak saya minum di kedai kopi Ampang Jaya. Dan satu hari itu dia bertanya kepada saya, boleh ke manusia sekarang ini melihat Allah? Saya terperanjat. Sebab apa? Dia dalam keadaan dia pakar Quran, tafsir Quran, belajar di Mesir, belajar di Yaman, di Jordan, memang terkenal orangnya. Tapi saya malah nak sebut nama dia. Dia bertanya kepada saya, boleh ke manusia sekarang ini melihat Allah? Astaghfirullah, saya jawab, astaghfirullah. Beginilah keadaannya. Kalau yang soal saya itu bukan daripada golongan orang yang belajar agama di universiti, 3 universiti, ya, di Jordan, di Yaman, di Mesir. Saya tak kisah, tapi ni kawan saya, kawan baik yang bertanyakan soalan yang sepatutnya disoal oleh anak-anak bagi saya. Sebab soalan ini bertanyakan tentang Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Bila hamba-Ku yang beribadah kepadaku menanyakan tentangku Muhammad, ini orang ahli ibadah. Dia tanya pada Nabi, kalau dia tu ahli ibadah, tanya pada engkau ya Rasul, kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan anni fa inni qarib. Aku ni dekat. Jadi kenapa kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa ilmu pelajaran Islam? Apa tu daripada kecil sampai ke besar kita belajar tinggi-tinggi jauh-jauh, mengapa tak kenal, tak dalam solat tak nampak Allah? Pelik tu. Pelik tu. Selama ni ai kesian orang tua-tua pergi solat, pergi masjid, rupanya tok guru dia pun tak dapat lihat Allah. Sedangkan Allah SWT bagi pada tahun dekat. Mengapa kamu tak kaji dekat tu tadi? Kau melihat dengan apa? Hingga kan kau tak nampak Allah. Begitu jahilnya tadi. Ya, itu saya cakap tadi. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh tahun, tapi masih lagi buta tentang Allah. Tapi masih lagi merasa mereka ini bagus, mereka ini betul. La haula wala quwata illa. Ini Nabi SAW marah. Bukan Nabi itu marah kerana dia marah pada dia. Dia nak kita kenal Allah dulu 13 tahun tauhid. Supaya tak ada lagi kita was-was tentang Allah, baru kita ambil Islam. Sekarang beginilah manusia. Allah nak gambarkan, nak ceritakan pada akhir zaman ni kita. Anggap asing agama Islam ni. Sebab asing tu apa? Sebab dia tak mengenal Allah. Tu yang jadi asing tu agama Islam ni. Jadi kita menyembah agama Islam, bukan menyembah kepada yang empunya agama Islam itu. Maka itu umat Islam jadi lembik, jadi macam tapai. Nampak gelembung, dia tekan, habis lembik. Tak ada kekuatan pada umat Islam pada akhir zaman ni. Kerana Allahnya sendiri dia tak nampak. Allah tu sendiri tidak dirasakan perjumpaan, pertemuan dengan Allah di waktu solat. La haula wala quwata illa billah. Sedih
Bila saya dengar jawapan tu, macam mana saya nak pergi faham? Kalau budak ni belum tak belajar agama Islam di universiti apa Azhar, PhD. Saya tak kisah, ini yang soal yang PhD yang ada. Ya Allah, saya cakap, macam mana saya nak jelaskan kawan baik saya ni? Rupanya itu yang dia mengaji sebenarnya. Ya? Bukan dia mengaji supaya bertambah, dia berilmu, bertambah, dia kenal Allah, bertambah, dia takut kepada Allah, bertambah, dia malu pada Allah, bertambah buta pada Allah. Angkat takbiratul ihram, tak nampak Allah dulu. Tak rasakan Allah yang angkat tu tadi. Dekat tu bukan dekat tu Allah di depan kita. Dekat tu tak ada kita. Qarib tu makna tak ada kita, yang ada hanya Allah. Bila kita merasakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, kita dapat jumpaan dengan Allah, makna kita tak ada rasa keakuan diri. Kalau rasa keakuan diri tu masih syirik lagi. Dalam ibadah tak boleh ada rasa keakuan diri. Ibadah tu 24 jam, bukan waktu solat aja. Di luar solat 24 jam kita rasakan yang wujud hanya Allah. Tu kata tadi. Kita tak mengaji. Kesian anak-anak kita, tak diajarkan ni dulu. Kita sendiri pun tak tahu lintang pukang, cuman para ustaz, para ulama pun sekarang ini kebanyakan gitu, bukan semua, kebanyakannya. Ya. Bila pergi ziarah makam Syekh Abdul Qadir Jani, makam wali, tapi nampak siapa dahulu? Belajar tarikat bagus, tapi mengapa nampak tu dulu? Kalau guru tu Syekh Abdul Qadir Jani itu datang, dia tampar kau dulu. Mengapa kau nampak aku dulu? Kan aku dah ajar Allah dulu. Kau tak nampak Allah dulu ke? Mengapa kau nampak aku dulu? Aku bermohon kepada Allah supaya jangan mereka melihat wajahku, melainkan melihat wajahmu, ya Allah. Jangan biarkan anak-anak muridku syirik, kata Syekh Abdul Qadir. Wali-wali Allah semuanya begitu. Dia tak mau anak muridnya memandang wajahnya, melainkan wajah Allah. Kerana yang menciptakan wajah gurunya adalah Allah. Jadi nampakkan wajah Allah. Jangan nampak wajah. Kerana syirik, dia tak mau. Kerana dia ajar kita begitu. Nabi Muhammad SAW begitu. Bila sahabat nampak Nabi SAW, dia nampak Allah dahulu. Sebab Nabi dah train, Nabi dah didik. Kita dah jauh daripada belajar nak mengenal diri, mengenal Allah. Kita ambil ilmu-ilmu yang selain daripada ni. Mata buta lah kita dengan Allah. Tinggi mana pun ilmu kita, makrifat mana, tapi kita buta tentang Allah sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Bertaubatlah, bertaubat. Kembali, jangan rasa diri tu dah betul sangat. Padahal kita di sisi Allah, ya Allah, jangan tipulah. Allah tahu kau kenal dia ke tidak. Kau ngangkat barang kau rasa engkau. Kau sedut nafas kau rasa engkau. Engkau. Dalam kehidupan ni banyak engkau. Bila dah susah baru minta ya Allah, baru nampak Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar, taubat, menyesal, belajar, mencari pembimbing rohani supaya kita tak tersesat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran. Adakah aku nak mengkabarkan kepada engkau ya Muhammad tentang orang yang paling rugi? Bila Allah dah mengatakan orang yang paling rugi, saya tak tahu nak cakap lah. Kalau dunia seisi pun dia dapat, dia tetap juga paling rugi. Apakah itu ya Allah? Mereka ini adalah menyangka ketika di dunia ini dia kenal aku, padahal dia tidak kenal aku. Hidupnya itu bersandar kepada selainku, ganjaran, upah, takut. Ini akunya dia tidak nampak. Tapi dia menyangka amalan dia bagus. Aku dah puasa, aku dah zakat, aku dah solat. Tapi ternyata dia belum kenal aku lagi. Ini yang banyak dalam kehidupan kita berlaku. Tok guru kita pun banyak kebanyakannya. Bila tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ilmunya banyak, ilmu hadis, ilmu Quran. Tapi tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Begini akan dibawa anak-anak muridnya. Dibawakan kepada kaedah, iaitu ngumpul ilmu. Ngumpul ilmu bagus saya cakap. Tapi sandaran jangan pada ilmu. Banyak mana nak cari ilmu Allah ni luas. Air lautan jadi dakwat untuk tulis kalimat-kalimat Rabbi. Dan ditambah lagi pun tak habis-habis ilmu kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah Ta'ala kata engkau utamakan adalah bukan ilmu tu banyak kau tak akan habis. Maka utamakan ilahun wahid. Iaitu sentiasalah buang keakuan diri dan esakan Allah, itu yang Allah hendak. Kau nak belajar banyak-banyak ilmu tak akan habis.
Hebat mana pun, banyak mana ilmu kau 1000 tahun pun, tetap seperti burung di tepi laut, di atas pokok, mematuk air di air lautan yang luas. Itulah ilmu kau yang 1000 tahun yang kau belajar. Di sisi Allah hanya itu. Itu pun kering ilmu Allah. La ilma lana. Jadi bukan di situ Allah suruh sandar. Belajar tapi jangan sandar pada ilmu. Sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah hikmahnya. Hakimnya menentukan kehidupan kita adalah Allah. Maka itu serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Bukan kita bersandar kepada ilmu pengetahuan yang kita belajar. Ini yang berlaku sekarang ini. Pihak-pihak dari batil, iblis, Dajjal, kuncu-kuncunya Yahudi ini akan mengajakkan kita kepada ke arah, bukan ke arah mengesakan Allah, tetapi mengarahkan kepada ilmu yang banyak. Sebab tok guru mereka adalah iblis. Ilmunya banyak, tetapi kesombongan, keakuan dirinya tinggi. Sebab merasakan dia telah melakukan ibadah. Tapi kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tidak akan rasa sikit pun ada sesuatu ibadah yang dilakukan. Melainkan apa yang diingat Allah, semata-mata itu adalah Allah lah sendiri yang mengingat dirinya sendiri. Inilah maqam yang selamat yang Nabi Muhammad SAW dianugerahi oleh Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Maka ini yang Nabi Muhammad SAW nak suruh umatnya ikut supaya hilang keakuan diri, kenal diri, kenal Allah. Inilah sunnahku yang Allah sendiri bersabda, berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ikut jejak langkah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum," katakan. Tapi Nabi Muhammad tu bukan dia yang kata, Allah yang suruh kata. Kerana Nabi Muhammad telah mencapai maqam iaitu hilang keakuan dirinya. Maka waktu itu, mana kehidupan kita, apa pun yang dilihat dirinya, semuanya adalah menceritakan tentang kisah-kisah, cerita-cerita tentang Allah SWT. Kalau kita tak capai makam ni, kita akan bertindak merasakan kita ada, Allah ada. Maka itu kesyirikan yang Allah bagi tahu. Kita tak akan bertemu Allah dalam keadaan syirik. Sedangkan Allah tak meninggalkan kita, tapi kita menutupi hijabnya. Sebab kita, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah." Barang siapa pertemuan dengan aku, tak kira di mana, Allah Ta'ala masuk dalam pertemuan, orang yang betul-betul pertemuan dengan Allah, falyamal amalan soleh. Amalan soleh itu adalah tidak merasakan bila melakukan ibadah, dia tidak merasakan dia melakukan. Kehidupan dia 24 jam semuanya fana. Yang ada hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanya Allah. Bergerak, duduk, baring, apa pun dia tafakur, dia melihat Allah lah dahulu. Tak ada sesuatu pun ada kuasa, ada kehendak melainkan kehendak Allah. Tidak ada semua ni kerajaan yang ada, seluruh alam ini meraihkan kursi samawati wal ardh. Allah yang memberikan kursi kedudukan kerajaan kepada makhluk-makhluk yang kita lihat. Makhluk tu dia sebenarnya tidak ada kuasa. Kita akan nampak kalau kita diberi maqam kursi samawati wal ardh, kita akan melihat iblis ni tak berdaya upaya. Malaikat maut tidak ada daya, kita tak ada daya. Semuanya tidak ada daya upaya. Kalau diperlihatkan Allah, dianugerahi oleh Allah kefahaman di mana kursi samawati wal ardh. Di langit dan di bumi sekian alam, Allah yang memberi kursi kerajaan yang dia boleh berada di situ. Jadi pahami benar-benar. Jangan sampai kita tertipu. Kita tak nampak yang lebih indah. Kita tak dapat yang lebih, yang sepatutnya kita melihat wajah Allah. Tetapi kita buta tak dapat melihat Allah. Ruginya. Ketika di dunia kita buta, Allah Ta'ala kata, di kelak di akhirat lebih teruk buta lagi. Mereka ini orang yang tersesat di jalan. Maknanya Allah sendiri kata kita sesat bila kita tak memandang Allah dahulu. Sesuatu yang aku nyatakan sekalian alam ini untuk menyatakan aku, tetapi kalian mengapa buta tak dapat melihat? Bukan aku menjadikan sesuatu untuk menghijab daripada aku, tetapi aku menjadikan sekalian alam ini berapa banyak untuk nyatakan aku, tapi mengapa wahai hambaku masih lagi tidak engkau melihatku? Tapi Allah tak jemu-jemu mentajalikan, menzahirkan amsala linnas, perumpamaan bagi manusia setiap saat,
setiap pertukaran malam dan siang, setiap penggantian siang dan malam, Allah nyatakan tak jemu-jemu. Allah sayang kepada kita. Allah sayang sangat kepada kita. Diberikan lagi tangguh, diberi lagi tangguh, tetapi kita masih lagi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bertaubatlah, seriklah kita di hadapan Allah, bukan di hadapan hawa nafsu. Ikhlaslah kita betul-betul dengan Allah. Serahkan betul. Aku betul tak kenal Engkau ya Allah. Baru aku faham ya Allah, selama ni hari aku ingatkan, aku sebut berpuluh tahun, aku beri ibadah, aku sampaikan ni, aku dakwah gini, aku ingat aku kenal Allah, rupanya banyak aku silap ya Allah. Alhamdulillah Engkau bukakan hijab ya Allah untuk aku kenal kepada Engkau. Terima kasih ya Allah. Kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak ada apa, yang ada hanya Allah. Bila tak ada apa-apa dalam keadaan diri kita, Allah semata-mata, barulah kita boleh berdakwah. Kita dah mencapai kepada peringkat di mana Allah telah kita saksikan dengan penyaksian yang Allah bagi. Bukan kita menyaksi asyhadu alla ilaha dengan mata hawa nafsu kita, bukan dengan perkataan, tetapi dengan hakul yakin, dengan yakin, sebenarnya yakin semua yang ada ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan Allah. Maka tak ada ruang, satu ruang sesaat pun untuk menyatakan adanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi ya Allah, dan aku mengimani apa yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Maka beruntunglah innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannah. Beruntunglah orang apabila dia beriman, maka tidak ada siapa dapat menahan apabila Allah telah memberikan kurniaan penglihatan daripada di sisi Allah, hingga dia tidak buta lagi dengan Allah. Dikurniakan keimanan, keyakinan yang betul-betul kamalul yakin dari sisi Allah. Di mana pun dihadapkan, fa inna ma tu'allu fasama wajhullah. Inilah maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah anugerahkan inna fatahna laka fathan mubina bagi Nabi Muhammad dan orang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Hilang keakuan dirinya, maka yang nyata jelas adalah kul huwallahu ahad. Maka dia mengatakan dari kata-kata Allah, sifat Allah mengatakan bahawa Engkaulah alam ahad, Engkaulah zat yang ada. Jadi sifat tu tak lain daripada zat, dan zat itu yang mengeluarkan sifat, dan tak lain sifat itu mengatakan zat itu sebenar-benar mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, innallazina amanu, ini dipanggil oleh Allah sesungguhnya orang beriman. Bolehlah kita menyautnya kalau kita dah mengenal diri, mengenal Allah. Kita telah bai'ah di hadapan Allah bahawasanya kita telah berjanji setia, kita telah menjadi orang yang beriman, iaitu yakin bahawa yang ada di sekalian alam ini adalah menyatakan Allah, dan kita tidak mahu khalidina fiha la yabahu anha iwalah. Di mana Allah mengatakan khalidina fiha, mereka ini kekal dalam mengesakan Allah di dunia lagi, dan di bila-bila pun khalidina fiha la yabghuna anha iwalah, dan mereka tidak berganjak, kata Allah. Di mana pun didudukkan di alam apa pun, dia tetap juga tak berganjak dalam keadaan maqam mahmud, iaitu seperti makam Nabi SAW, tidak berganjak, sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tak terucap, kerana inilah syurga yang paling tinggi, iaitu dengan Allah hingga lebur, tak ada keakuan diri, maka dia tak mau berganjak lagi. Inilah makam kenikmatan yang dapat dianugerahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, di mana Nabi sentiasa mendoakan syafaat kepada kita untuk kita dapat makam, iaitu makam yang di mana makam yang tertinggi di sisi Allah, yang telah Allah janjikan. Allah tak pernah mungkir janji, iaitu makam mahmud, makam yang tertinggi, yang terpuji, yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat benar-benar mengenal Allah, dan kita dapat kenal Allah dari sisi Allah. Jangan ada seorang pun yang tidak dapat daripada golongan umatku, kata Nabi. Kerana inilah syafaatku. Bila engkau telah dapat mengenal diri, mengenal Allah, maka engkau dapat maqam, iaitu khalidina fiha la yabghuna anha iwalah. Maka engkau takkan berganjak nikmatnya duduk di sisi Allah
lebur, tak ada keakuan dirimu. Di situ manis yang tiada pahit yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia apabila diwafatkan berada di alam barzah, maka Nabi dibangunkan balik di alam barzah, disediakan nikmat yang paling besar di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh malaikat hiaskan lagi lebih bagus, lebih nikmat daripada syurga-syurga yang ada. Sebelum aku masukkan balik roh ke dalam diri Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang begitulah ceritanya. Sedangkan Nabi itu nurnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nur zat Allah Ta'ala, maka Allah lah yang memegang nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimasukkan balik, maka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zahir. Maka apabila terjaga melihat di alam barzah, dia itu penuh nikmat yang lebih nikmat daripada surga, segala surga yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rasa macam seolah-olah mengecapi nikmat tu. Malahan Nabi SAW berkerisauan mundar-mandir di dalam keadaan yang penuh nikmat di kelilingnya. Nabi seolah-olah tidak puas hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu menyuruh malaikat Jibril menyoalkan, apakah tak cukup apa yang telah disediakan oleh Nabi Muhammad, apa Allah Taala kekasihmu kepada engkau kekasih Allah. Maka Nabi SAW bersabda, dia mengatakan kepada malaikat, Allah tu lebih mengetahui, sesungguhnya aku risaukan kepada umatku. Nabi SAW sayangkan kepada umat. Nabi Muhammad SAW inginkan supaya umat dia kenal diri, kenal Allah. Nabi Muhammad SAW mohon kepada Allah, pastikan umatku selamat, dapat kenal engkau ya Allah, dapat kenal diri. Nah, Allah Subhanahu Taala menjanjikan. Maka Rasulullah SAW sujud sampai sekarang tak bangun-bangun. Bersyukur kepada Allah, mengharapkan semua umatnya tadi kenal diri, kenal Allah, supaya Nabi SAW bahagia, tenang. Maka itu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW, supaya umat dia semua kenal diri, kenal Allah. Maka tak risaulah Nabi SAW. Sekarang ni Nabi sujud tak bangun-bangun, risaukan umatku, umatku, umatku. Kerana Nabi diperlihatkan bagaimana perangai umatnya pada akhir zaman, yang suka memperolok-olokkan, suka berperangai munafik. Jadi Nabi risau, Nabi tak nak mandang tu semua. Nabi nampak, Nabi tahu umat dia teruk. Tapi Nabi terus bermohon kepada Allah, terus mohon supaya umat dia diberikan, supaya dapat mengenal diri, mengenal Allah. Kerana itulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang itu dah mengenal diri, mengenal Allah, maka di situlah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apa yang telah saya diperlihatkan 2 malam lepas, di mana Rasulullah SAW saya tidur di makam Rasulullah SAW, seolah baru lagi tanah itu dikuburkan, masih segar. Berada di sebelahnya adalah Sayyidina Abu Bakar punya makam. Saya tidur di tengah-tengah. Datang lembaga iblis, datang untuk menyerang, untuk melaga-lagakan antara orang-orang ulama dengan ahlul bait. Maka saya membalingkan satu besi yang keluar daripada makam itu antara Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar. Maka saya baling untuk meletakkan besi itu cangkuk kepada iblis tu, hingga iblis tidak boleh buat apa dan tak boleh bergerak. Maka ini yang berlaku sekarang ini, dipesan oleh Nabi SAW untuk satukan antara alul bait Nabi dan juga ulama-ulama yang Rabbaniun supaya bersatu. Kerana iblis dan juga kuncu-kuncunya sedang menyerang untuk melaga-lagakan mereka supaya jadi lemah. Jadi kita jangan ikut campur dalam hal melaga-lagakan. Sepatutnya kita sentiasa menyatukan. Kerana ada dalang di dalam perkara ini. Sebab ni akan muncul nanti daripada golongan Ahlul Bait
yang akan menjadi pimpinan kita, iaitu tak lain Imam Mahdi. Maka cara untuk menghancurkan pengikut-pengikut Imam Mahdi dengan melaga-lagakan ulama-ulama, belaga dengan para Ahlul Bait. Ini satu strategi Dajjal. Maka itu kita harus berhati-hati, jangan mengikuti. Sentiasa kita berada dalam keadaan mengikuti Ahlul Bait. Jangan kita pisah. Dan jika kita harus berwaspada dengan ulama-ulama, kiai-kiai yang bersifat munafik, menggunakan agama ni untuk memecah belahkan. Jadi berhati-hati. Ahlul Bait tu dah tentu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Ahlul Bait tu tadi gila sekalipun, dia tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jadi keberuntungan kita ada zuriat-zuriat Nabi sampai sekarang. Ini satu rahmat yang besar dari sisi Allah. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, tolong jaga Ahlul Baitku. Jangan sampai kamu berpisah dengan mereka atau kamu menentang mereka. Kerana Nabi minta sangat, tolong jaga tu. Nabi tak minta apa, Nabi minta tolong jaga. Ahlul Bait ni ada dua. Satu Ahlul Bait yang bersanad kepada roh, itu yang paling tinggi. Dan kedua bersanad pada darah. Maka dua-dua tu kita satukan nama Ahlul Bait. Dan jaga kiai-kiai, ulama-ulama, baba-baba apa saja jaga. Kalau yang tak mengenal diri, tak mengenal Allah, jauhkan. Kerana mereka ni boleh saja senang dirasuki oleh iblis ataupun dibisikkan oleh bisikkan Dajjal ataupun menjadi belitan-belitan iblis dengan mudah. Melainkan orang yang ulama-ulama yang kenal diri, kenal Allah, walaupun dia guru dalam tarikat sekalipun, mudah saja iblis, mudah saja kuncu-kuncunya untuk merosakkan dengan memberikan kewangan untuk membuat sesuatu madrasah dengan menggunakan wang yang kita tak tahu sumber daripada mana. Itu pun boleh juga akan merosakkan guru-guru yang bertaraf guru tarikat itu tadi. Kerana banyak juga kita lihat guru-guru tarikat yang mengambil wang disebabkan daripada bai'ah pada manusia. Manusia umat yang datang bai'ah, bila bai'ah dia gunakan bai'ah ramai itu tadi untuk meminta upah daripada bai'ah itu tadi. Dia jauh daripada. Tapi ini diselindungi. Tapi saya tahu, saya diberi pengetahuan di sisi Allah. Saya berada dalam keadaan itu. Apabila mereka kan, saya akan merasakan tadi. Maka itu akan disedut, itu akan dibuang sifat-sifat batil itu tadi. Maka itu kita merasa kesakitan. Sebab ada sesuatu yang tidak baik akan datang. Maka itu kesakitan akan merasa pada kita. Di situ Allah akan fana dan melihat keadaan manusia yang begitu. Menggunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu. Bahaya, nampak. Lebih baik kita tak usah tumpang nama agama Islam, kita berbuat kebaikan dengan ikhlas kerana Allah. Bagi saya begitu. Daripada menggunakan nama-nama Islam tetapi dalam hati kita adalah mengambil upah. Sesungguhnya Allah itu tahu engkau bukan mengambil Allah dahulu, engkau mengambil agama dulu. Maka itu engkau menyembah agama, tidak menyembah kepada pemilik agama itu. Ini banyak berlaku. Ini banyak tersembunyi. Dirahsiakan macam mana pun, malaikat tak tahu, tapi Allah dan orang-orang ahli Allah, Rasulullah SAW tahu. Malulah dengan siapa yang kamu lakukan itu. Walaupun seluruh manusia, anak murid kau tak tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha. Malulah. Kita sebagai orang-orang ahli Allah sepatutnya bertambah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nampak sangat kita hanya suka disebut sebagai ahli Allah, ahli sufi, tetapi perangai kita ada yang tersembunyi, iaitu masih lagi menginginkan lagi sesuatu yang selain daripada Allah. Malulah kita. Lebih baik jangan kita pakai gelaran-gelaran mursyid, gelaran-gelaran pembimbing rohani daripada ada perangai yang begitu. Umat-umat dalam keadaan bodoh dan jahil, maka engkau tipu dengan keadaan begitu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, jujur. Jangan buat perangai-perangai yang ini. Maka apabila ada perangai-perangai begini, maka jadi rosak anak-anak murid. Umat-umat yang akan jadi rosak kerana dia mengharapkan kita untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita membawa kepada sesuatu syekh-syekh itu tadi. Kita ajakkan tadi syekh-syekh kita ni tadi
semuanya untuk memandang syekh itu. Bila syekh itu datang, masuk dalam penjaga makam tu, mengatakan syekh ni reda dalam keadaan kau datang ke sini. Oh, kita pun percaya. Syekh itu cakap kita ni reda. Betul. Tapi jangan ajakkan anak-anak murid kita dalam bidang kerohanian untuk mengajarkan supaya dia itu percaya kepada syekh. Ajarkan dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jalan mana? Dengan jalan iaitu mengesahkan Allah. Jangan nampak syekh itu tadi. Jangan nampak perkataan syekh. Nampakkan itu kalam Allah. Nampakkan yang datang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah syekh itu Allah. Tetapi nampakkan itu dari izinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit dia tersilap kita dalam bidang kerohanian ni. Sesat tak ada orang boleh betulkan. Susah. Sebab tak semua orang tahu di alam itu. Kita dalam kesesatan. Bila keluar rohani kita, kita ingat dah keluar rohani itu selamat. Padahal tidak harus diuruskan oleh Allah. Bukan makhluk. Tapi bila makhluk datang nak selamat, nak bawa kita, itu tertipu kita di alam tu. Kerana wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi. Itu urusan Allah. Jadi setiap diri kita ni sentiasa diberikan kekuatan untuk roh itu adalah mustahak Allah yang menguruskan. Itu yang perlu diajarkan oleh pembimbing-pembimbing rohani, mursyid-mursyid yang ada. Supaya kukuh kekuatan orang yang datang mengambil tarikat, supaya kukuh hatinya kepada Allah. Bukan kepada tarikat Nasyabadi, tarikat ini kita gurunya gini nama tak bersanad sini, wah kita rasa selesa dengan sanad tu. Bukan diajar ke situ. Diajarkan selesa merasakan Allah, hilang keakuan diri. Itu yang dikabarkan kepada saya yang menyebabkan banyak penuntut-penuntut yang belajar dalam ilmu tarikat ini tadi kecundang juga. Disebabkan kepada guru-guru yang ajar itu tidak betul-betul ikhlas. Tidak seperti pembimbing-pembimbing rohani yang terdahulu. Dia yang akan menolong anak-anak muridnya yang susah. Bukan memohon kepada anak muridnya untuk mengeluarkan sesuatu. Tidak malu dia. Kerana dia memakai sifat-sifat akhlak Nabi SAW. Nabi bila ada umat dia atau sahabat yang susah, Nabi lebih susah lagi. Nabi yang sendiri mencari orang untuk menyuruh, memberikan kepada sahabat yang susah. Bukan memohon untuk kepentingan Nabi SAW. Nabi kalau dibagikan contohnya 50 dinar contohnya, Nabi tak akan bawa balik 50 dinar itu ke rumah. Haram bagi seorang Nabi membawa balik duit sebelum dihabiskan di luar. Nabi Sulaiman kaya tapi tak masuk dalam hatinya. Kita lagi minta lagi tapi disembunyikan. Allah tahu. Maka bagaimana kita nak mendekati, nak rasakan pertemuan dengan Allah sedangkan ada sifat batil. Maka mengorak langkahlah kita supaya ubah. Ikhlas kita nak ubah kerana banyak kesilapan yang kita lakukan. Jangan rasa ni sikit ni tak khusyuk solat, tak nampak Allah, tak. Bila solat saja kita tak nampak Allah, maka itu satu malapetaka. Fawailul lil musall. Celaka, neraka wail orang yang solat, Allah Ta'ala kata. Yang solatnya dalam keadaan keakuan diri. Masihkah tidak nampak ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh? Masihkah kita mengatakan sebelum nak membaca Al-Fatihah, masihkah kita mengulangkan berapa puluh tahun tapi kita tak nampak Allah? Sedangkan kita kata ini wajah tu, aku hadapkan wajah kepada wajah yang menjadikan sekalian alam. Termasuk wajah kita, tak ada yang ada wajah Allah. Tapi kita merasakan ada wajah kita, kita tak faham. Maka itu kita tak dapat. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amal. Kita tak lakukan amal soleh. Amal soleh hilang keakuan diri. Baru pertemuan. Pertemuan tu pasti melihat. Melihat tu pasti dengan penglihatan Allah. Tapi bila ada keakuan diri, nak lihat apa? Fahami betul-betul, telisik betul-betul. Nak sampai bila kita solat tak melihat Allah? Nak sampai bila kita solat tak pertemuan dengan Allah?
Perhati yang betul-betul, mintalah kepada Allah. Kita dah tersilap, kita rasa kita okey. Okey apa kalau dengan Allah bermasalah? Dia bila okey tu dengan Allah tak masalah. Tak rasa keakuan diri tu tak ada masalah. Selamat tu nama dia. Tapi dengan biarkan nyawa kita dicabut. Allah memberi kesempatan kepada kita. Sebelum nyawa kita cabut, kenal aku. Supaya engkau tahu tempat engkau kembali. Sebelum aku cabut nyawa engkau rokok keluar, engkau tak tahu nak ke mana. Biarkan anak-anak kita, isteri kita, saudara mara kita, umat manusia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan dengan amalan kita tanpa kita kenal Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW dah menceritakan 60 tahun orang ni ibadah, kata Nabi. Selangkah lagi nak masuk syurga. Ditanyai, padahal Allah tahu, suruh malaikat tanya. Supaya kita faham apa ceritanya. Allah tu tahu. Allah suruh malaikat tanya, ni selangkah lagi kau nak masuk syurga ni dengan sebab apa? Allah suruh malaikat tu soal gitu. Maka dia soal malaikat, dengan sebab apa? Wahai orang yang selalu ibadah, aku ni 60 tahun ibadah memang layak. Oh, Nabi Allah Ta'ala kata keluarkan dia. Dia tak sedar, dia tak kenal diri, tak kenal aku. Ditanya balik, dengan sebab apa yang kau boleh tegak berdiri? Yang kau berlakukan 60 tahun ibadah. Baru teringat kudratullah. Bolehkah 2 biji mata penglihatan kau ganti dengan 60 tahun ibadah kau? Tak boleh ya Allah. Baru nak menyesal. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Ibadah ya terus. Bukan Allah tak bagi ibadah. Tapi jangan sampai engkau lalai dalam ibadah. Ibadah ni daripada start bangun tidur sampai nak tidur. Hingga dalam tidur pun kau beribadah mengesahkan Allah dalam mimpi kau. Sampai kita tidur di makam Rasulullah pun tetap dia ajakkan mengesahkan Allah oleh Allah SWT. Bukan kita ni hebat. Tapi dalam tidur pun Allah ajakkan supaya ajakkan iblis ke siapa-siapa mengesahkan Allah. Jangan bercerai-berai. Itu WhatsApp daripada Allah SWT. Mesej daripada Allah SWT. Yang pada kita bawa kita di makam Nabi SAW. Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berisau. Ya, risau. Sebab ini permainan iblis yang dipelajari oleh Dajjal, yang telah Dajjal mengajarkan pada Yahudi untuk melaga-lagakan antara ulama-ulama dengan ahlul bait, supaya ini kekuatan ni jadi sikit ataupun berpecah belah. Kita dah sedikit dipecahkan lagi, sebab tak lama lagi Imam Mahdi akan turun dan juga Dajjal akan turun. Maka itu mereka tahu cara untuk melemahkan umat Islam adalah melaga-lagakan antara ulama dan juga ahlul bait. Ini yang tengah rancak sekarang ni. Maka itu kita jangan apa-apa, kita duduk bukan di mana-mana, tapi kita duduk di pihak ahlul bait, iaitu kita sentiasa menyatukan. Bukan duduk ahlul bait kita melawan dengan ulama, kita cari jalan untuk menyatukan. Kerana kebanyakan ulama-ulama yang belajar betul-betul tinggi di mana pun, dia pasti akan menyuruh menghormati ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu ulama yang tinggi-tinggi, para wali macam mana pun, tetap juga diajakkan menghormati ahlul bait Nabi. Kerana ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jangan kata Nabi menyuruh pengelulu. Sebab ni keberuntungan adanya ahlul bait. Untung bagi kita. Umat Nabi Muhammad SAW ada lagi titisan tu tadi. Kerana Allah nak menyambungkan titisan tu kepada ahlul bait. Akhlak-akhlak tu tadi. Termasuk juga akhlak ahlul bait itu adalah kepada orang-orang yang ahli. Ahlul bait itu adalah ahli Allah. Termasuk juga. Malah lebih tinggi derajat dia. Ahlullah, ahli Allah yang bertaraf ahlul bait Nabi. Lagi tinggi lagi derajatnya tadi. Ya. Itu tadi. Jadi kita kena faham. Kita kena duduk di situ. Itulah bahtera Nabi Nuh, kata Nabi. Duduk di situ bersama dengan mereka. Jangan pecah belah. Duduk tetap di situ. Jangan kita sibuk nak laga-lagan. Kita cari jalan satukan. Ya, bukan cari bisa. Ni iblis memang suka kuncu-kuncu dia memang suka hancurkan. Dan dia tahu inilah strategi dia untuk melemahkan kita ni tadi. Kita dah lemah penghujung zaman ni. Itulah ada sikit ahlul bait dan juga ahlullah tadi. Ini nak kita benci, nak kita haramkan, nak kita pelekehkan, nak kita olok-olokkan ahlullah. Dia ahlullah. Kau olok-olokkan, dia pewaris Nabi. Dia itu akhlak Nabi itu dia pakai. Iaitu akhlak yang nombor 1 Nabi. Apa dia? Buang keakuan diri. Itu ahli Allah.
para wali Allah. Tak ada dalam dirinya akuan diri. Itu dah akhlak Nabi dah. Kalau ada aku sebab aku Nabi, kata Nabi, engkaulah ahlullah, engkau arif billah, kata Nabi SAW. Tapi tak ada dah. Nabi menunjukkan siapa pengganti dia. Itulah dia, tak lain. Lepas tu jagalah ahlul bait Nabi SAW. Walaupun dia gila sekalipun, jangan kita ini. Tetap juga dia ada pengaliran darah ahlul. Tetap dia mulia. Itu yang saya dapat. Dan banyak lagi pesanan. Tapi pesanan ni yang paling penting, yang saya dibawakan oleh Allah, duduk di makam Nabi SAW dan juga tidur di makam Sayyidina Abu Bakar sebelahnya. Maka keluar dia memberitahu, tolong. Tolong, bukanlah saya ni hebat. Tak ada, saya tak ada hebat apa pun. Cuma saya nak bagi tahu supaya jangan kita masuk campur dan kita duduk tetap dengan ahlul bait, ahlul keturunan Nabi dan juga ahlullah. Kita tetap duduk di situ dan juga kita satukan mereka. Bukan laga-lagakan, satu. Bukan kata kita betul, kita satukan dengan kasih sayang, akhlak yang baik. Itu je cara dia. Ya, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini sementara ni. Kita minta kepada pencerahan yang lain kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Auzai Al-Masri dan juga Syekh Latif dan yang lain, insya-Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Talk pada hari ini, di antara poin yang besarnya ialah berkenaan dengan Ahlul Bait. Ada satu doa daripada Imam Abu Hanifah agar kita berada di atas bahtera Ahlul Bait sentiasa sampailah di penghujung nyawa, mengharapkan Allah meletakkan kita di atas bahtera Ahlul Bait. Sama-sama ya, para santri semua kita zikir dengan doa Imam Abu Hanifah. 1, 2, 3. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pada satu hari, Imam Abu Hanifah melihat seorang budak menangis. Lalu dia tanya, "Wahai budak, kenapa nangis?" Dia mendengar hadis, manusia ini adalah bahan bakar dalam api neraka. Dia kata, lalu kenapa? Dalam bahasa Jawanya, so what? So what? Bahan bakar. Bahan bakar daripada api neraka dibuat daripada manusia. Jadi budak ni kata, kalau kita nak nyalakan api, dipetik-petik ranting yang kecil-kecil dulu, baru boleh menyala api tu. Jadi mungkin akan masukkan dalam neraka ni kanak-kanak dulu, dia kata. Budak-budak dulu masuk neraka yang banyak buat salah. Masuk dalam neraka, nak semarakkan api neraka. Dia nangis lah.
Lalu Imam Ahmad kata, kalau kau nangis aku lagi kena nangis lah. Imam Abu Hanifah pun nangis sekali dengan budak tu. Lalu di sinilah daripada sinilah diilhamkan doa tu. Ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan bila bertawassul dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertawassul dengan Ahlul Bait, dapatlah kita bersama-sama dengan Ahlul Bait menaiki bahtera ini menuju ke gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yakni redha Allah. Syurga ini gerbang redha Allah. Kalau tidak melalui syurga, macam mana nak menyampai kepada redha Allah? Tapi jangan, orang-orang yang ikhlas beribadah bukan meniatkan syurga Allah lagi, tetapi kerana kecintaan kepada Allah tu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau berada di maqam Allah ini, semua syurga boleh pergi. Daripada syurga nombor 1 sampai syurga yang paling tinggi boleh pergi. Tapi kalau duduk di syurga nombor 1, tak tahulah boleh naik ke syurga nombor 2 ke tidak. Kalau kita dah ada di syurga nombor 2, belum pasti kita boleh naik syurga nombor 3. Kalau dah ada syurga nombor 5, belum pasti boleh pergi jumpa orang syurga nombor 7. Kalau duduk di syurga nombor 7, insya-Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh pergi. Kalau begitu juga kalau sudah duduk di sisi Allah, redha, maqam redha, duduk bersama dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tak tahu nak kata, tak ada bahasa yang dapat menceritakan. Topik kenal diri, kenal Allah ini satu merupakan topik yang sangat penting. Sangat penting. Sebab kita akan mencapai suatu era yang dinamakan Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni mengikut bacaan para ulama dah tak lama dah. Tak lama dah. Walaupun kita ni belum tentu lagi akan sampai ke situ, tapi tak salah membuat persiapan. Tak salah membuat persiapan. Kalau kita baca sejarah yang lepas-lepas, apabila perang meletus, dia akan bangkit ni. Semua keakuan-keakuan diri akan bangkit. Ananiah ni akan bangkit. Sebagaimana kita mengkaji sejarah yang silam, keakuan-keakuan diri ni bangkit semua ni sehingga dunia Islam berpecah belah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita melihat sejarah, kita baca sejarah macam mana penggulingan kuasa. Kita bagi contoh satu. Sebelum naiknya kerajaan Sultan Osmaniyah, ada satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Seljuk. Jadi kerajaan Seljuk itu ketika mana zaman pemerintahan Osman Bey, ada satu orang, jadi Turkmenistan ni ataupun kabilah-kabilah Turki yang banyak-banyak ni berada di bawah pemerintahan Khalifah Seljuk. Jadi Khalifah Seljuk ini ada satu orang sultan yang bernama Sultan Mesud. Dia ni khalifah lah kira untuk seluruh dunia Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu bergoncang kerajaan Seljuk ini akibat keakuan diri apabila anak menakan dia yang bernama Sultan Alauddin menggulingkan pakcik dia iaitu Sultan Mesud yang baik dengan Osman Bey. Lalu nak dipancungnya pakcik dia ni, Sultan Mesud yang baik dan bertarung bersama-sama dengan Osman Bey menyerang musuh-musuh Islam. Dia itu musuh Islam siapa? Musuh Islam yang paling jelas adalah Kapyak. Siapa dia Kapyak tu? Pada zaman itu, Kapyak itu di antaranya ialah Mongol yang menyembah Tuhan Tengri. Kemudian di saat itu juga ada Kristian yang menyembah Trinity. Kemudian nak jadi cerita, naik pula satu
satu puak lama, 1000 tahun, bangkit balik, iaitu Viking yang menyembah Tuhan Odin. Benda ini semua kapiak lah, menyerang orang Islam. Jadi Osman Bey ini sebenarnya dia melawan keakuan diri. Melawan keakuan diri yang masing-masing menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Jadi Osman Bey seorang-seorang dia lawan beberapa 4 penjuru. Dia berlawan Sultan yang menjatuhkan Sultan Mesud, iaitu Sultan Al-Adin bersama mak dia, mastermind yang bernama Walid Sultan. Kemudian dia bertarung dengan Viking yang diketuai oleh Olof. Viking ni dahsyat dia. Dia tanduk kebau panjang tu pun dia pakai kat kepala dia. Kemudian dia bertarung dengan kaisar yang beragama Kristian yang telah menjatuhkan Caesar yang bernama Andronikos. Jadi di dalam kapiak lagi ada keakuan diri. Andronikos ni telah diracun dan dijatuhkan oleh Kontakozuros yang nakkan takhta tu, walaupun dia tak ada kena-mengena dengan monarki. Keakuan diri lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat Osman Bey diserang penyakit keakuan diri lagi, iaitu seorang orang kanan dia, panglima perang dia yang bernama Turgut Bey. Yang Osman dah cakap, engkau ni bagaikan gunung bagiku. Pentingnya engkau, besarnya engkau, bagaikan gunung bagiku. Turgut ni kata, oh kau melihat aku kecil seperti semut. Nampak tak? Osman Bey dia tak suka ulang banyak-banyak kali. Dia kata aku pun pada jalan dakwah. Tapi rupa-rupanya Turgut Bey ni lebih halus. Turgut Bey ni ahli sufi. Dia berguru dengan Syekh Adi Bali juga. Sampai Syekh Adi Bali datang memberi nasihat dan diagnos apa penyakit dia. Rupa-rupanya Turgut Bey ni, di antara penyakit-penyakit dia ialah cintakan kepada dunia. Penyakit yang disebut oleh Rasulullah sebagai wahan. Kerana tidak diberikan oleh Osman suatu istana yang bernama Marmaraci. Padahal Osman yang berjuang untuk mendapatkan istana Marmaraci, Inigul, Kuru Cahisal dan banyak lagi tanah-tanah yang ditawan oleh Osman Bey yang diambil daripada orang-orang kafir. Dipendekkan cerita, berkumpullah semua tu ketua-ketua negara daripada sisi barat dan timur, daripada Raja Al-Adin, mak dia Walid Sultan, berhimpun dalam satu acara, iaitu nak gantung Bala Hatun, isteri Osman Bey, dan juga Syekh Adi Bali sendiri nak kena gantung, Syekh Wali Mursyid. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semua peristiwa ini adalah lahir daripada penyakit keakuan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di persiapan kepada Malhamah Kubra ini, kemungkinan, saya berlapik cakap berkemungkinan, persiapan yang paling besar adalah persiapan membunuh keakuan diri. Apabila datangnya nanti Malhamah Kubra, seperti kembali kita pada zaman seperti Osman Bey yang menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, tidak adalah teruk sangat keakuan diri itu, keegoan, kesombongan. Dan di dalam majlis nak gantung tadi, Syekh Adi Bali, adalah semua pembesar-pembesar yang kita baca di situ, yang sebenar-benarnya paling tinggi ataupun ulil amri ataupun yang perlu ditaati di dalam majlis itu, sebenar-benarnya ialah Syekh Adi Bali, yang merupakan seorang waliullah, yang merupakan panutan kepada Osman Bey. Walaupun Syekh Adi Bali ni dah tua,
tetapi dia digelar sebagai cahaya Oguz. Cahaya di bumi itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di tanah Melayu ni agaknya macam Pok Sumit lah. Arwah. Iaitu cahaya Bani Jawi. Kalau di Mesir tu mungkin Syekh Ali Jumaah. Iaitu cahaya bumi Kinanah. Jadi cahaya Oguz ni, cahaya ketika itulah di Turkmenistan. Syekh di Bali ni satu orang yang ditaati, yang menjadi ikutan, menjadi pedoman oleh semua orang Turkmenistan. Akan tetapi oleh kerana banyaknya keakuan diri, rakan-rakan Osman Bey telah melakukan khianat. Di antaranya ialah Bayindir Bey yang telah diberikan emas oleh Osman Bey, walaupun 2 peti, tetap khianat kerana nak ambil emas daripada Viking, nak ambil emas daripada Alauddin, Sultan Alauddin, nak ambil emas daripada semua. Makan kiri kanan orang kampung kata. Jadi Bayindir Bey ni, dia memang cakap terus terang kepada anak buah dia. Memang matlamat kita adalah emas, dia kata. Itu satu jenis keakuan diri. Iaitu menjadikan emas sebagai matlamat. Di dalam cerita sejarah ini, yang kita nampak yang betul-betul ada pada jalan hak ialah Osman Bey. Yang menjadikan betul-betul dakwah sebagai jalan hak adalah Osman Bey. Iaitu memimpin ataupun khalifah yang sebenar-benarnya, yang biasanya sudah menjadi jalan yang sejati, iaitu para khalifah ini, para penguasa ini mempunyai seorang guru yang mursyid. Guru yang mursyid ataupun seorang ulama yang mursyid. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya amat tertarik dengan Allahumma salli ala Muhammad. Perkataan ataupun mimpi Syekh Abdul Aziz sebentar tadi, iaitu ulama dan ahlul bait bertelagah disebabkan ada syaitan yang mengapi-ngapikan, yang memomok-momokkan, dan benda tu sekarang ni telah pun berlaku. Untuk pendekkan cerita saya tak cakap lama sangat. Saya ingin berkongsi tips sajalah, kongsi petua. Saya harap diri saya, anak-anak sekalian, para santri, teman-teman dan sidang netizen yang saya hormati, tips dia ialah jangan sampai pergi kepada ulama yang tidak mempromosikan ahlul bait. Cari ulama yang mempromosikan ahlul bait. Jangan sekali-kali termengaji dengan ulama ataupun ustaz yang tidak pernah ada topik cinta kepada ahlul bait. Takut diri anda rosak. Itu tanda yang cukup besar. Tanda yang cukup besar. Saya pernah mendengar satu khutbah di sebuah negeri yang menukilkan sebuah hadis. Kata mimbar, hendaklah kita mengajari anak kita 3 perkara. Dia kata. Yang pertama Al-Quran. Yang pertama mengenalkan anak-anak dengan Al-Quran. Betul? Yang kedua memperkenalkan anak-anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kita tunggu hak 3 ni, kita perembang hak nombor 3 ni, nak kata ke tidak? Rupa-rupanya dalam setakat yang saya duk perembang telinga mendengar khutbah tu, hak nombor 3 tu dia susup. Susup ni maksud dia sembunyi kan, dia tak cakap habis. Yang ketiga ialah dalam wasiat Rasulullah itu, perkenalkan anak-anak kamu dengan ahlul bait. Perkenalkan anak-anak kamu dengan ahlul bait. Apa maksud daripada hadis? Apa yang kita boleh belajar? Yang kita kena buat ialah kita start kereta, bawa anak-anak pergi cari ahlul bait, perkenalkan dengan ahlul bait. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu penting. Bawa anak-anak, maknanya kita sebagai guru mursyid kepada anak-anak. Ibu bapa adalah guru mursyid kepada anak-anak. Semua anak-anak dia. Ibu bapa mesti jadi memberikan nafkah zahir dan batin kepada keluarga dia. Nafkah zahir kita tahulah, duit makan pakai minum rumah. Nafkah batin ni ramai orang salah faham. Nafkah batin ni
Salah satu daripada maksud dia yang paling besar ialah memberikan limpahan kerohanian kepada anak-anak dan isteri. Kalau ada ramai isteri, isteri-isteri. Kepada anak-anak dan isteri-isteri mesti diberikan limpahan kerohanian. Apa maksud limpahan kerohanian? Kenal diri, kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak buat macam mana ustaz? Kalau tak buat, jangan orang yang dah belajar tasawuf pun masih kena penyakit kenal diri, kenal Allah. Ini kan pula yang tak mengaji tasawuf. Lagilah tendensi untuk kena penyakit keakuan diri ni sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita baca sejarah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik penguasa, baik rakyat biasa, baik saudagar, baik ulama, semua boleh kena penyakit keakuan diri. Semua ada penyakit keakuan diri. Ingin dihormati, ingin dijulang, ingin disanjung, inginkan takhta, inginkan harta, inginkan wanita. Lepas tu hukama ada berkata, dunia ini bergerak dengan dua fa. Tu semua tu keakuan diri itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satunya fulus, keakuan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sosok seperti Osman bin akhirnya berjaya kerana dia berada di atas jalan hak, sehinggalah negara yang diidam-idamkan itu tercapai, bahkan wujudnya apa yang dikatakan sebagai dinasti ataupun khilafah Utsmaniyah. Dan khilafah ini kita baca sejarah jatuh dengan sebab riba. Habis usaha ataupun amal jariah seorang ghazi ataupun seorang pejuang yang bernama Osman ini putus dengan sebab riba. So fahamlah kita pasal apa riba ini satu jenis dosa yang Nabi dan Allah sendiri isytiharkan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So pintu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat adalah keakuan diri, dan pintu keakuan diri kita boleh kata salah satunya adalah riba. Jauhi riba. Jauhi riba. Kalau boleh hutang-hutang yang ada tu dihabiskan secepat mungkin, dan jangan buat hutang-hutang baru. Jangan buat hutang-hutang baru walaupun anda banyak duit. Walaupun anda banyak duit, hutang yang dah ada tu dimulakan dengan taubat. Minta pertolongan Allah, settlekan cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata orang arif billah yang dah tengok alam akhirat, dia kata rumah pertama je diampunkan, rumah kedua tak ada maaf bagimu. Dia dikira sebagai golongan yang menghimpunkan riba, mengumpulkan riba. Yang dua kali Rasulullah tengok, sebelum masa Isra Rasulullah nampak sekali, masa Mi'raj Rasulullah nampak sekali. Golongan umat dia yang perut besar seperti rumah adalah hadis seperti. Perutnya besar seperti rumah, dalam perut tu ada ular. Kenapa ditashbihkan dengan rumah? Allahumma salli ala Muhammad. Bimbang, takut-takut kerana umat di akhir zaman ini mengumpulkan properti, mengumpulkan rumah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Lepas satu rumah ke satu rumah, lepas satu rumah ke satu rumah. Lepas tu kena buang kerja. Itu yang na'udzubillah min dzalik, ada yang bunuh diri, pilot bunuh diri. Ada masuk berita 600 orang bunuh diri yang dicatatkan, tak dicatatkan. Banyak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dalam keadaan yang tersekat, terdesak dan tersedak. Kita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa sekarang ni. Mungkin zaman uzlah. Uzlah ni ialah kita buat, kita cakap je lah, talk, bincang tentang, apa lagi bincang yang paling best kalau bincang mengenai Allah. Dalam talk ini 100% perkara yang dibincangkan adalah mengenai keesaan Allah. Bagaimana mengesakan Allah. Itu je tema dia. Bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Justru awas tuan-tuan. Kemungkinan ini adalah persiapan kepada suatu benda yang besar yang akan menanti kita, yang diberitakan oleh hadis, iaitu malhamah kubra. Malhamah kubra, jangan main-main. Orang dulu-dulu saya kenal, saya pernah berjumpa dengan seorang orang lama yang berada dalam perang.
Perang Jepun dia ada, perang British pun dia ada. Dia kata, perang ni jangan minta lah, dia kata. Orang tua dia ni meninggal dah. Nama dia Atuk Bukhari. Atuk angkat saya, Atuk Bukhari. Atuk kepada Ustaz Hanif, duduk dekat PP Arwahayu. Allahumma salli alaihi. Dia kata, Atuk kata, masa zaman perang tu, Atuk melihat, dia kata, macam mana situasi perang, dia kata. Perang ni jangan minta lah, dia kata. Yang tak ada makanan, lepas tu kelaparan, lepas kelaparan dia mai wabak, dia kata. Dia mai wabak, sangat menyedihkan. Dia kata, Atuk doa janganlah anak cucu ni, Atuk ni terlibat dalam perang, gitu. Mudah-mudahan zaman kita tak ada lah perang. Dia memang selamat lah, tak adalah terkena Malhamah Kubra, tapi kita belum mati lagi. Bagaimana kalau Malhamah Kubra tu pada zaman kita? Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita tengok perang-perang yang lalu-lalu, yang dilalui oleh Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah dan para sahabat, sehinggalah tabi'in, sehinggalah para ghazi yang syahid pada jalan Allah ni. Mereka ni berhadapan dengan satu benda yang paling besar, yang lebih besar daripada orang kafir, iaitu kemunafikan. Sebab tu ayat untuk orang kafir ni sikit je, tapi ayat untuk orang munafik sangat banyak. Sangat banyak. Orang-orang munafik ini sangat susah nak diuruskan. Allahumma salli alaihi wasallam. Susahnya nak diuruskan tu, oleh Rasulullah sendiri pun susah nak urus. Sehingga Rasulullah tidak dibenarkan oleh Allah melalui sabda baginda, Sayyidina Umar nak pancung je orang munafik tu, tapi Rasulullah tak bagi. Rasulullah kata, takut orang kata Muhammad bunuh saudara dia sendiri, Muhammad bunuh jemaah dia sendiri. Begitunya politik halusnya kita dengan orang munafik ini. Apa yang kita boleh buat sekarang ialah tolong kempen pengajian membuang keakuan diri ni, ataupun tema yang lebih umum iaitu kenal diri, kenal Allah, ataupun yang lebih umum mengesakan Allah. Salah dia tang mana, tuan-tuan? Salahnya tang mana? Saya tak nak nampak salah. Mengesakan Allah. Tinggal lagi keegoan kita, tak nak turut serta. Kedegilan diri sendiri untuk tak nak forward, tak nak bantu, tak nak sertai. Bahkan kita berhadapan dengan ujian lebih berat. Bukan tak nak tolong, bukan tak nak bantu, menyesatkan lagi pula. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah tips saya buat penutupnya. Carilah ulama yang promote ahlul bait. Jangan sampai sesekali termengaji dengan ulama yang tidak pernah promote ahlul bait. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa al-fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dapat kita bersama-sama berkumpul di sini bukan sebab apa, tapi sebab diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hebat, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dah la dah. Itu dah pun dah la dah tu. Diperjalankan, subhanallazi asra bi amdihi ila masjidil haram. Itu diperjalankan. Kita tak rasa kita hebat, kita tak rasa kita gerak. Semua dia. Tu. Itulah konsep kita. Itulah yang Allah Taala letakkan, iaitu la ilaha illallah. Rasulullah SAW suruh bawa la ilaha illallah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kau ingin dicintai oleh Allah SWT, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Itu yang kita nak bawa dalam kehidupan harian kita. Itu yang dikatakan bukan kita nak selamat. Kalau duduk selamat dekat akuan diri lagi, kita nak duduk siapa yang pemberi selamat tu. Duduk dia. Apa masalah? Apa masalah kita pun sekalipun, kalau kita duduk dengan Allah, pasti. Susah senang.
Susahlah hari ni, apa benda susah hari ni kan? Apa benda yang susah sangat hari ni? Contoh ni saya bagi contoh benda saya mengalami dalam diri saya sendiri. Apa benda yang susah sangat ni hari ni? Allah Ta'ala didik saya. Kau duduk dengan aku. Duduk dengan aku tu Allah Ta'ala kata apa? Hilangkan keakuan ni, nafikan betul keakuan ni, kau duduk dengan aku ya. Itu semua menyatakan aku susah ke senang ke? Dan senang pun duduk dengan dia juga. Jangan duduk di sifat yang senang tadi tu. Tu dia. Itu sebenarnya. Itulah keberuntungan kita yang Rasulullah beritahu, yang sebenarnya yang manis dari pahit. Jadi kita hidupkan majlis ni, majlis talk kenal diri kenal Allah ni, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Itu Rasulullah beritahu, kita hidupkan majlis ni bukan sebab untuk kita nak menaikkan keakuan diri kita, tapi nak menyatakan kebesaran Allah. Dia yang membesarkan diri dia. Dia yang menyatakan diri dia. Dia yang mengesahkan diri dia. Semua dia. Kita ni tak ada. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun, lahul mawjud illa Allah. Itu semua dia. Itu kita nak betul-betul masukkan dalam diri kita. Saya cakap ni bukan daripada diri saya, tak ada. Semua datang daripada saya. Saya tak nak daripada saya. Saya tak nak daripada saya. Kalau daripada saya, daripada ilmu, hadis kursi yang bermaksud, sekiranya kau datang kepada aku dengan membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Bahaya tu. Dipertanggungjawabkan. Bahaya tu. Sekiranya kau datang kepada aku dengan kepada aku, dia tak bawa apa. Ilmu besar mana pun, seperti Syekh Aziz beritahu tadi, dia belajar kat Mesir, dia jaga dekat Jordan, dia belajar kat kawan Syekh Aziz tadi, Jordan, Mesir, apa lagi tadi, mana pun lah, tapi dia masih tak kenal Allah, dia tak nampak Allah, dia kata. Astaghfirullahalazim. Bayangkan, itu dah mengaji tahap mana tu? Itu dah kata. Kita bukan bersandarkan, maknanya maksud dia di situ, jangan bersandarkan kepada ilmu. Jangan bersandarkan kepada ilmu banyak mana pun, sandarkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cakap hari ni, semalam, sebelum ni, tahun lepas, tahun 2021 ke, apa yang kita cakap ni? Apa yang kita bincangkan ni? Apa yang bukan bincang lagi? Apa yang kita perkatakan? Apa yang kita nak dakwah? Apa yang kita nak sampaikan ni? Menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Nafikan keakuan diri. Apa benda ni? Nafi ni. Apa benda nafi ni? Apa yang kita tegaskan sangat ni? Ini saya nak cakap. Kan? Bahaya. Sebab bahaya. Engkau ada keakuan diri, engkau rasa engkau ada ilmu, engkau bahaya, engkau dalam bahaya. Lagi apa lagi? Engkau ada amalan, engkau bersandarkan kepada amalan, bahaya engkau. Itu Rasulullah tegaskan di sini, memerangi kekafiran dalam diri umat Nabi Muhammad SAW. Dia perangi inilah. Kan? Bukan kita senang-senang kita nak cakap ni. Saya pun bukan senang-senang saya nak cakap ni. Takut saya. Kan? Takut saya. Sebab benda ni memang yang dikatakan perang, yang dikatakan Rasulullah SAW, dah perang Badar tu dah hebat sangat. Ni perang betul dalam diri ni. Keakuan diri ni yang nyatakan yang hayun tadi tu. Hayun. Rasa aku hidup. Bila dah rasa hidup, dia kata la hayun la alimun, dia rasa berilmu dan sebagainya. Dia rasa dia tahu semua. Itu yang nak diperangkan tu. Itu nak diperang. Itu sebenarnya kita tegas dalam diri kita. Seperti yang dikatakan kedatangan Imam Mahdi bawa benda ni. Bawa benda ni. Hari ni kita cakap nafi. Bahaya, sebab bahaya. Nafi. Bila datang Imam Mahdi, kita dah dapat Mahdi dulu. Kan? Alhamdulillah. Dia dapat Mahdi dulu. Kita sama-sama nak dapatkan sama-sama ni. Bukan kita rasa hebat. Saya dinasihat oleh pembimbing rohani masa bulan Ramadan gitu, dalam telefon. Apa dia kata? Kita duduk dalam telefon, kita duduk dalam ilmu kenal diri kenal Allah ni, jangan rasa hebat. Jangan rasa kita mampu. Sebab kita dah macam yang dikatakan serangan-serangan yang kita nak sampaikan benda ni, kita nak bawa suruh mengajakkan kepada mengesahkan Allah ni, bukan kita duduk dalam aman Kita memang dah duduk aman dengan Allah. Tapi bukan nak dikatakan semua serangan-serangan, tapi tak apa. Yang penting kita jangan rasa kita hebat. Kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak rasa kita hebat, tapi kita nak, itu yang diperangkan tu. Jangan rasa tak mampu dah aku ni, tak mampu dah. Kan? Orang nak tembak aku dah ni, nak tembak aku, nak bunuh, nak sikit lagi dah. Sikit nak kena peluru dah, lebih kurang gitulah. Kan? Kita rasa tak mampu je, itu je senang cerita. Jalan cerita dia. Jadi baru saya faham. Yes. Selama ni kita rasa kita duduk di selamat, memang yang kita duduk dengan pemberi selamat, tapi kita nak rasai lagi. Bila pemimpin rohani dah memberi nasihat, kita tahu
terlisik lagi, kita halusi lagi apa yang diperkatakan oleh pembimbing rohani. Itulah kita rasa memang tak mampu. Datanglah yang dikatakan sultanan nasira, pembantu. Jadi Allah Taala nak suruh kita duduk dengan dia. Wa qad rabbuka alla ta'budu. Itu yang penting. Yang penting, yang betul-betul penting di situ. Yang betul-betul musuh tu bukan yang iblis yang apa. Kita dengar dekat yang dikatakan dekat mana-mana lah, YouTube ke apa ke, TV ke, iblis kacau aku. Lah salah iblis pasal apa pula? Kita pun sama juga, saya lah kan. Kita pun salah kena iblis pula. Solat tak khusyuk, Allah kembar ingat apa ni semua ni, makanan apa ni, lagi bini aku masak apa. Dia ingat yang tu. Lepas tu salahkan iblis. Ni iblis ni kacau lah. Kul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas. Tu baca-baca jugalah kan. Sampai dah baca betul. Halau-halau iblis lah. Ini yang penting. Ini nak cakap ni keakuan diri ni. Yang paling bahaya ni. Baru datang, kalau ada keakuan diri dia masuk lah. Iblis, apa, Firaun, Namrud, apa semua. Dajjal semua masuk. Kita duduk cakap Dajjal tu jauh lagi kan. Dajjal tu nanti datang Dajjal. Dah datang dah Dajjal lah sebenarnya. Sebab apa? Yang ni dikatakan bahaya ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita bekalan La ilaha illallah. La itu benda cakap la mula-mula pun dah la dah. Kan? La dah. La, nafi betul-betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. La hayyun, la alimun. Yang dikatakan buka Al-Fatihah hari tu kan. Buka Al-Fatihah tu kena la hayyun, la alimun, la qadirun, semua la semua. Saya macam itulah saya nak cakap. Saya bukan kata-kata saya ni tahu, saya ni hebat, saya tak ada. Saya ni faham, tak ada. Syekh Idrus beritahu kau memang akan dibagi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kau nakkan Allah. Tapi nanti kau dah faham, kau sampai tak faham. Apa maksud dia? Dalaman dia? Sebab apa? Yang faham tu hanya Allah. Dia yang faham. Kan? Tu. Kita jangan rasa. Tu dia kata dia suruh perang tu. Pahami baik-baik kata Mursyid Arif Billah, Syekh Idrus tu. Itulah, fahami betul-betul. Kau dah bagi, kau akan dia faham sebab kau nakkan Allah. Kau dia bagi faham dan sampai kau kata bukan aku, engkau ya Allah. Tu dia. Itu maksud dia. Maksud yang dikatakan Syekh Idrus itu. Jadi kita ikuti yang dikatakan fatabi'u ni, orang-orang yang macam ni, sekian ahlullah ni, sekian yang dikatakan apa nama daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in apa semua ni, kita mengikuti mereka ni. Tak ada keakuan ni, tidak merasai ada keakuan diri. Yang penting kita duduk dalam mana-mana pun, dalam keluarga ke, dalam apa pun, keluarga kita ni memang bercampur baur. Ni bukan cakap orang lain, keluarga sendiri bercampur baur, tapi kita tetap tidak berpisah hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau. Sebelum datang tu risau. Sebab kita nakkan supaya tetamu kita datang, keluarga kita datang, supaya dapat benda ni. Janji kita dalaman kita ni kena tu ni. Dapatlah percikkan dekat keluarga kita yang datang, adik-adik kita datang, dapat percikkan. Kita tak tahu, kita dah tak mampu dah. Tak mampu dah nak ajak macam mana, nak pergi sama-sama muzakarah, tak mampu dah. Kan? Tapi yang penting dalaman ni kita. Dalaman kita kasih sayang yang nampakkan dia nampak oleh Allah SWT supaya mereka dapat kenal diri, kenal Allah, dapat sikit pun alhamdulillah. Itulah insya-Allah sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita ni. Ni manis tiada pahit ni. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sentiasa kita nak bawa supaya yang dikatakan diperkukuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pancaran-pancaran nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tu akan dapat sekeliling. Yang dikatakan tadilah, Rasulullah SAW bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu diampun kalau tadi digantikan dengan kebaikan, maka kebaikan itu keberkatan yang dapat di sekeliling yang Allah Taala letakkan. Nur ala nur yahdillahu niru masya. Allah Taala membimbing cahaya kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Pasti jiran kita ke apa ke, yang penting kita tu. Kita ni memang ada banyak 73 golongan. Memang macam-macam lah. Kalau kita tengok kat sini macam-macam, Wahabi lah, Syiah lah. Tapi kita bukan meletakkan mereka itu sebagai musuh kita, tak. Yang penting kita dengan kasih sayang. Kita tak kisahlah apa kau nak fahaman pun, tapi yang penting yang dalaman kita ni. Kita tidak yang penting jangan jadikan fahaman-fahaman tu sebagai yang memberatkan diri kita. Yang penting sekarang ni kasih sayang. Kasih sayang tu apa? Kita jaga diri kita dulu dengan Allah dulu, pasti nanti akan dapat ruhama bainahum. As-sidda wal kufar dulu, pasti. Saya pun tak mampu ni nak cakap ni, tapi inilah nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun fahaman mana pun, insya-Allah kita pun tetap kasih sayang dia. Kita nak tarik. Mampu ke kau ni nak tarik 73 golongan ni? Memang aku tak mampu. Kalau kau cakap, kalau siapa pun cakap dengan saya, netizen mana pun cakap nak tulis ke apa ke, tak kisah. Tapi memang saya tak mampu pun.
Tapi jadi seperti seekor semut dan seekor burung tadi tu, dengan siapa kita bersama? Dengan siapa kita bersama? Dengan Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maknanya kita dah ikut yang Ahlullah ni, itulah dengan siapa kita bersama. Jadi yang semut dengan burung pipit tadi tu, dia bersama dengan siapa? Dia bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Tak mampu mana nak padamkan api yang marak tu, yang Namrud letakkan dekat Nabi Ibrahim. Mana mampu dia? Mana mampu? Tak mampu. Mampu? Saya pun sama. Mampu saya tak mampu. Itulah perkataan tak mampu tu yang sebenarnya lah tadi tu. Perang ni dulu pasti Allah Ta'ala akan letakkan Sultan dan Nasirah. Apa pun. Memang kita rasa mampu ke? Rasa mampu ke kita nak pergi? Kini pembimbing rohani pergi sana, pergi sini, pergi sana. Kan? Dia pun digerakkan oleh Allah SWT. Kita lihat yang tu dulu. Kan? Mana yang tak pergi? Kan? Mana semua? Thailand, mana? Kelantan, Kuala Lumpur, Kedah, Perlis, semua pergi. Tapi disebabkan apa? Kasih sayang tu. Saya pun tak mampu nak melihat kepenatan beliau. Kan? Tak mampu saya nak tengok. Jadi kita ni dengan siapa kita bersama? Dengan siapa kita bersama? Jadi Allah Ta'ala bagikan Sultan dan Nasirah tu. Jadi kita tak mampu. Tak rasa la. Pasti Allah Ta'ala akan bagi Sultan dan Nasirah, pembantu tadi. Daripada dia juga. Kemampuan tu pun daripada dia juga. Tak ada. Kita melihat Allah Ta'ala dahulu. Kita pergi mana kuburan, mana-mana, bertawasul mana-mana pun, jangan menghadap yang meninggal tadi tu. Yang dikatakan Syekh Aziz tadi, menghadaplah yang Allah Ta'ala dulu. Syekh Abdul Qadir Jalani pun tak nak kau memandang aku, kau pergi ke kuburan aku pun, jangan kau memandanglah wajah Allah Ta'ala dahulu. Saya pergi ke arah makam kekasih saya. Saya cakap kekasih saya lah di Batu Pahat. Habib Ali Idrus. Kan? Saya pun diajar gitu, dididik oleh Allah SWT. Saya pun tak berani saya nak cakap saya menziarahi, saya tawasulkan dia dulu, tak. Dengan Allah dahulu. Yang penting. Tu. Saya ceritakan dengan mak ayah saya dekat depan makam tu, semua cerita tentang kenal diri, kenal Allah. Apa yang mampu yang Allah Ta'ala letak, curahkan di situ. Kan itu. Jangan nampak dia dulu. Jangan nampak Allah dahulu. Dia suka dia. Kan suka dia. Yang penting itu. Akidah kita dalam ini sikit yang kita tak nampak. Betul kita kena pergi ziarah dan sebagainya, tapi yang penting nampak Allah Ta'ala dulu. Jangan nampak dia dulu. Nanti Syekh Aziz kata silap kena lempang je dengan Syekh Abdul Qadir Jalani nanti. Jadi itulah maksudnya gitu. Jangan nampak, betul-betul tegas. Nampak wajhullah dulu. Yang penting itu, jangan sampai terkeluar daripada landasan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Saya pun sendiri bercakap ni pun, entah saya pun tak tahu dapat cakap apa benda hari ni petang ni. Saya tak tahu daripada Allah Taala. Supaya kita menjaga betul akidah, istiqamah dalam mani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terputus. Solat tu daiman, solat jangan sampai terputus. Kita solatlah. Solat dengan solat dengan ritual yang kita buat, kan? Subuh, maghrib, habis isyak, apa semua 5 waktu tu, semua yang penting keluar solat pun tetap dengan Allah. Solat juga. Solat juga. Nampak semua fa aina ma tuwallu fa sama'allahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu di situ aku yang betul tenggelam, betul-betul tenggelam. Insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Bersyukur saya kehadrat Allah yang telah membawa saya daripada negeri asal saya hinggalah ke Perlis. Seperti mimpi saya rasakan saya berhijrah ke Perlis pada akhir bulan 2. Jadi sampai hari ini saya rasa takjub dengan apa yang telah diskripkan ke atas saya. Saya berdepan dengan guru mursyid saya. Jadi memang bersyukur-syukur sangat saya sebab saya dapat bersama dengan guru mursyid yang betul-betul membimbing rohani saya kepada mengenal diri, mengenal Allah. Saya nak ceritakan satu peristiwa yang boleh diambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Pada hari Khamis, seminggu lebih, saya bangun pagi, tiba-tiba saya rasa sakit tengkuk. Sakit tengkuk lah, tak boleh nak pusing kan. Saya pusing ke kiri 45 darjah, pusing ke kanan pun 45 darjah. Jadi menghalang saya daripada memandu kereta dengan lebih baik. Jadi besoknya saya demam. Saya kata Allah, demam
Biasanya kalau saya demam memang teruk. Memang seminggu lebih siap dengan muntah-muntah. Tapi syukur tak melarat. Jadi begitu juga saya berharap tengkuk saya ni dalam sehari 2 sembuh. Jadi masuk hari ketiga dah mula sakit lagi. Jadi saya pun kata, ya Allah, macam mana nak hilangkan sakit tengkuk? Jadi saya pun ajak sahabat baik saya pergi farmasi. Jadi bila farmasi, saya ingatkan dia kasihkan saya 1 jenis ubat. Rupanya dia kasih saya 4 jenis pil dan 1 ubat sapu. Jadi saya pun makan. Hari pertama bila makan rasa baik. Bila saya lambat sikit makan, saya rasa tegang semula. Kemudian saya makan lagi hari kedua pun macam tu. Saya makan, saya rasa baik, kemudian datang tegang. Saya kata, ini macam mana ubat ni? Kemudian saya tak makan. Jadi kemudian bila tak makan, sakit tu bertambah sakit. Jadi saya kata option saya pakai air batu lah. Jadi saya pun letakkan air batu, letakkan dekat tengkuk. Tak hilang sakit. Kemudian saya kata, saya teringat guasa saya. Jadi saya pun ambil guasa. Jadi kebiasaannya bila saya ambil guasa, hilanglah sakit tengkuk ya. Tapi kali ni tak hilang sakit tengkuk. Malah bertambah sakit. Rasa tegang, rasa seperti bengkak. Tak boleh nak pusing. Daripada 45 darjah dia menjadi 30 darjah. Saya mula dah fikir macam-macam. Saya kata, ya Allah, macam mana ni? Kalau meletuplah tengkuk ni, nak jadi macam mana ni? Nak pergi klinik ke? Nak pergi jumpa doktor ke? Jadi masa tu berbolak-balik dalaman saya. Kemudian saya teringat guru mursyid saya dan juga Syekh Latif mengingatkan, dalam keadaan apa sekalipun, Allah nombor 1. Jadi barulah datang Allah tu nombor 1 dalam hati. Padahal dah diamaliahkan. Allah tu nombor 1. Allah tu nombor 1. Tapi bila dalam keadaan tertentu, kita ada banyak pilihan dan pilihan itu yang kita lakukan, kita ambil. Jadi barulah hari yang ke berapa ya? Hari yang 3 hari lepas. Jadi saya kata, ya Allah, Tuhanku, Engkau yang memberi penyakit dan Engkau yang akan menghilangkan penyakit. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan supaya aku dapat terus mengesahkan Engkau. Aku nampak kehebatan Engkau dalam Engkau menyelesaikan masalah ini. Sebab tengkuk ni makin lama sehingga tak boleh nak pusing. Kiri pun tak boleh nak pusing, kanan pun tak boleh nak pusing. Nak dongak pun tak boleh, nak ke bawah pun tak boleh. Seperti ada sesuatu, orang kata macam ada besi yang menghalang pergerakan. Jadi di situ rupanya ada pelajaran. Pelajaran bahawa Allah kata, bergantunglah pada aku, bukan pada apa yang ada di sekeliling kau. Memang betul engkau ada kuasa, engkau ada batu, engkau ada doktor, engkau ada ubat, engkau ada macam-macam pilihan, tapi engkau lupa aku. Jadi di situ baru saya terdetik, betul-betul saya minta, ya Allah, Tuhanku, Kau berikanlah kesembuhan pada aku, ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada aku, ya Allah. Jadi bila dah bersungguh-sungguh tu, malamnya tidur, alhamdulillah lena. Tapi bila saya bangun, lagi bertambah sakit. Saya kata, ya Allah, macam mana ni? Bertambah sakit ni, ya Allah. Dan saya kata, ya Allah, Engkau adalah Tuhan aku, ya Allah. Engkau tahu bagaimana keadaan diri aku. Engkau yang memberi penyakit, tentu Engkau ada penyembuhnya. Jadi penyakit tu berterusan sampai ke waktu senja. Ya, jadi kemudian waktu senja, skripnya Syekh Aziz dan isterinya membawa nasi goreng. Ya, saya suka nasi goreng yang digoreng oleh Syekh Aziz. Saya kata syukur, alhamdulillah saya dapat nasi goreng. Jadi saya pun gembiralah dapat nasi goreng ya yang digoreng, sebab bila Syekh Aziz goreng penuh dengan selawat. Jadi bila selawat, bila tidak dicampur adukkan dengan perkara lain, jadi nasi itu akan mengesahkan Allah. Jadi bila saya makan, insya-Allah urat, tulang-tulang, darah semua akan mengesahkan Allah. Mudah saya akan mengingat Allah.
Kemudian bila saya dah berbual sedikit dengan isteri Syekh Aziz, kemudian saya beritahu isteri dia, saya kata tengkuk saya masih sakit lagi lah. Ini macam mana ni? Kemudian Syekh Aziz terdengar. Jadi bila Syekh Aziz terdengar, dia pun memberitahu bagaimana cara nak hilangkan sakit tengkuk. Jadi saya pun gunakanlah cara dia. Terus saya buat cara dia. Mula-mula memang sakit. Tapi hanya kata orang apa? Berpegangnya saya ataupun sidiknya saya pada kata-kata guru mursyid, saya terus buat. Jadi sebelum tidur saya kata, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jadi saya tidur, syukur alhamdulillah tidak memberi kesan pada kesakitan tu pada tidur saya. Bila bangun masih lagi sakit, tapi saya tetap teruskan. Saya kata, engkau yang memberikan kesembuhan, jadi melalui guru mursyidku. Jadi saya teruskan. Jadi pukul 10 saya tengok jam, pukul 10 saya teruskan lagi exercise tu. Bila petang tadi, baru saya rasa Masya Allah, saya kata ya Allah, betul kata guru mursyid dan Syekh Latif yang sentiasa membimbing. Jadi baru leher saya boleh pusing 45 darjah ke kiri dan 45 darjah ke kanan. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi di situ kepada siapa yang tak ada guru mursyid, carilah guru mursyid. Jadi guru mursyid ni bukan sahaja membimbing hati rohani ke arah menumbuh satukan Allah, tapi dia juga membimbing dari segi memberikan petua khususnya tentang penyakit. Banyak yang akan dikongsi oleh guru mursyid, sebab guru mursyid ni lain daripada yang lain. Ya, dia bila berkata-kata, dia berkata dengan kasih sayang. Selama saya berada di sini, tak ada kata-kata dia yang menyakitkan hati. Malu rasanya. Ya. Kata-katanya berhemah. Sentiasa mengajak, sentiasa mengingatkan. Memang betul guru mursyid itu adalah dia seperti Rasulullah yang sentiasa mengingatkan Rasulullah yang mengingat umat-umatnya, begitu dengan guru mursyid. Dia sentiasa mengingatkan, dia sentiasa mengingat jemaahnya. Jangan sampai lupa, jangan sampai rugi, kerana sebenarnya di dunia kita sendiri boleh lihat Allah. Jadi kepada yang masih lagi ragu-ragu tentang peranan guru mursyid, ketepikan. Sebab saya sendiri dah mengalaminya, betapa berbeza saya dulu dengan sekarang. Bagaimana Allah yang Latiful Khabir itu saya dah mula memahami. Jadi syukur saya kepada Allah yang telah memperjalankan saya sehinggalah saya berada di Perlis berhadapan dengan guru mursyid. InsyaAllah kepada mereka saya doakan dibuka jalan kepada kalian semua untuk bersama-sama mengenal diri, mengenal Allah. Alhamdulillah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala masa dah semakin singkat, saya hanya ingin berkongsi sedikit saja berkenaan dengan sifat atau ciri-ciri orang yang munafik. Sedikit tambahan daripada tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi. Minggu lepas kami pergi bersihkan kebun untuk bakar rumput-rumput yang sudah kering lah. Jadi di situ saya melalui praktikalnya, saya suruh anak saya bakar, dan masa nak balik ke rumah tu macam dah tak ada api lah dekat rumput kering tu, tapi asap masih keluar.
Jadi bila saya suruh anak saya kuis dia punya rumput tu, tiba-tiba keluar api yang marak lah daripada bawah tu. Daripada luaran luar ni tak nampak pun api tu. Jadi di situ saya tanya dia apa peribahasa kat situ lah yang dapat kita lihat. Jadi katanya seperti umpama bara di dalam sekam lah, iaitu kejahatan yang tersembunyi. Jadi salah satu iktibar kita boleh ambil daripada sini, pengajaran sifat munafik ni sebenarnya sangat bahaya. Dan pada zaman selepas kewafatan Nabi, pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sendiri memerangi orang-orang yang munafik ni. Dan sebab munafik ni lah yang akan menjadi duri dalam daging. Kalau orang kafir ni kita dah kenal pada luarannya, tapi munafik ni dia bersembunyi di sebalik luaran ni dia berbaik-baik dengan kita, tapi di belakang dia mengadu domba, dia mengata-ngata, dia memfitnah. Jadi sifat munafik ni kalau kita mencari guru, dalam mencari guru ni jagalah adab-adab dia. Jangan sampai kita, kalau kita tak suka dengan seseorang guru sekalipun, jangan mengapi-apikan atau mengajak orang lain untuk tidak suka sekali bersama dengan dia. Jadi sedikit tip yang saya sebenarnya tak layak pun untuk bagi tip, tapi dalam saya ni ingin berkongsi apa yang saya buat untuk berguru. Kalau saya join satu grup yang untuk mencari guru ni, saya dengar semua tu. Bila saya rasa macam tak sesuai, macam saya ada pendapat lain, saya akan keluar sendiri. Saya tidak akan stick kat situ. Saya tidak akan memburuk-burukkannya. Sebab itu mungkin orang lain boleh terima dengan pengajaran macam tu, orang lain yang lain tidak. Jadi kita jangan menjadi duri dalam daging, menjadi CCTV. Sebab itu kita kalau kita nak mencari guru mursyid untuk diri kita, jagalah adab tu. Jadi kalau masih ada sifat munafik tu, sampai bila-bila pun kita tak akan jumpa. Sebab kita nak mencari guru ni untuk yang sesuai dengan nafsu semata-mata. Nafsu dia lah, main dia suka orang tu, guru tu, dia kekal kat situ. Bila guru tu tegur sedikit ke, tegur apa yang kita buat salah, terus kita memburuk-burukkan guru tu. Itu bahayalah. Sampai bila-bila kita tak dapat nak belajar ilmu ketuhanan ni, nak buang sifat keakuan kita. Jadi dari situ saya mohon kepada rakan-rakan YouTube yang mana telah join kuliah ni, kalau rasa tak, orang kata apa, tak kena dengan apa yang dia nak, boleh saya persilakan untuk left group. Jadi kita tak rasa apa. Jadi jangan rasa terpaksa. Kami tak paksa untuk stick kat group tu. Jadi boleh left dengan sendirilah. Jadi jangan sampai membinasakan diri sendiri. Itu memang sifat yang bahayalah. Dan satu lagi, saya dah suka baca buku kisah-kisah Sri Kandi ni. Minggu lepas pinjam buku kisah Tun Fatimah di Melaka. Jadi semangat Tun Fatimah ni untuk mempertahankan tanah air dia. Dulu Melaka ni sebuah empire yang sangat kuat lah, orang kata. Salah satu pusat pelabuhan perdagangan sebelum kemasukan Portugis. Jadi disebabkan oleh Raja Mendelia. Raja Mendelia ni kapitan India lah, dia bangsa India yang diberi kuasa lah kat situ untuk menjaga pedagang-pedagang India. Jadi dia telah menjadi tali barut Portugis. Itu munafik, memang sifat munafik. Dia telah menjatuhkan empire Melaka masa tu, yang memang termasyhur dengan kegemilangan Islam dan juga pusat perdagangan lah. Jadi, sifat munafik ni sangat bahaya. Jadi belajar ilmu ni untuk kita buang sebenarnya sifat munafik ni, bukan untuk kita terus bawa sifat tu. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mencari guru mursyid ni. Itu saja perkongsian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat kita, Ustaz Fadil, Ustaz Al-Za'i, Al-Masri, Syekh Ratib,
dan juga Sri Kandi tu ya. Ya. Alhamdulillah. Yang pentingnya mereka ucapkan daripada rohani ke rohani. Mendatangkan rasa. Apa yang diucapkan tu merasa kita kepada perhubungan rohani. Tak lain perhubungan rohani ni adalah menghala kepada Rabbani, ketuhanan. Jadi itu yang mereka ucapkan. Terasa rohani kita, menyentuh rohani kita. Apa yang diucap oleh Fadil Ustaz Auza'i, Syekh Latif dan juga saudari-saudari kita, teman-teman kita itu ikhlas, betul-betul hendakkan kita sama-sama mengesakan Allah, membuangkan keakuan diri, lazatnya. Itu yang diceritakan, itu yang kita nak. Jadi kita berbanding dengan kita dengar pidato-pidato, ceramah-ceramah. Jadi kita kebanyakan dah terbiasa untuk halwa tubuh telia. Maknanya jasmani. Jarang kita sentuh. Sentuh pun sikit-sikit je kita dengar luar. Tapi dalam talk ni kita dengar semua apa yang diucapkan oleh Ustaz Auza'i, Syekh Latif, semua jemaah. Saudari-saudari kita, Sri Kandi kita, semua tu menghala, menyentuh rohani. Membuat kita terasa perhubungan tu dengan Allah. Jelas, yakin, hakul yakin. Bertambah lagi hakul yakin. Itu yang manis yang tiada pahitnya. Tak lain. Itu yang kita nak sama-sama rasakan. Semua dapat memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Berhidupan 100% Allah lah yang atur. Itu yang kita nak. Bukan kita lagi, bukan makhluk lagi, bukan siapa-siapa pun. Allah lah yang kita nak, insya-Allah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Mengikuti jejak langkahnya, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih semua perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan dari keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.